Assalamualaikum, salam sejahtera. Seperti biasa, kita bertemu lagi dan anda seperti biasa bersama saya, Muhammad Azruddin bin Sahudin di dalam MN Channel. Okey, untuk konten yang lepas, saya dah sentuh berkenaan dengan restoran-restoran yang namanya antarabangsa tapi pada hakikatnya berasal dari Malaysia. So, untuk konten kali ini, saya akan sentuh jenama makanan atau minuman yang berjaya menembusi peringkat antarabangsa. Rasanya kalangan anda semua maybe dah tahulah ada beberapa jenama dari Malaysia, terutama jenama makanan, minuman, berjaya menembusi peringkat antarabangsa, terutamanya di peringkat Asia Tenggara. Maybe antara senarai yang saya berikan ni ada sedikit perbezaan daripada senarai ataupun jenama yang anda ketahui. Sekiranya ada yang saya tertinggal, saya minta maaf dan maybe anda boleh tulis di ruangan komen jenama yang saya tertinggal tersebut. Okey? So, tanpa membuang masa, kita pergi tengok kepada konten yang telah saya sediakan untuk video kali ini. Produk makanan yang pertama yang saya akan senaraikan di sini adalah merupakan produk kegemaran rakyat Malaysia, terutamanya ketika tempoh PKP ni. Yang pernah kecoh sebelum ni, habis di supermarket, kedai runcit, roti licin daripada jenama ini. Jenama yang saya masukkan ini adalah jenama Gardenia. Roti jenama Gardenia ini adalah daripada syarikat yang bernama Gardenia Bakery, Kuala Lumpur, Sdn Bhd. Dan untuk maklumat anda semua, Gardenia membuat adunan roti pertama kalinya pada tahun 1986. Dan dalam tempoh 4 tahun sahaja, Gardenia telah berjaya menguasai pasar roti di negara kita. Seperti yang kita maklum, Gardenia berjaya menghasilkan pelbagai jenis roti yang sedap dan memenuhi cita rasa rakyat Malaysia. Produk yang kedua yang kita ada sini adalah Munchies. Saya rasa tempoh PKP ni pun Munchies ramai yang para ibu bapa beli, terutamanya untuk anak-anak mereka makan. Tanpa disangka, Munchies merupakan salah satu jenama yang namanya seakan antarabangsa tapi pada hakikatnya berasal dari Malaysia. Tapi rasa saya orang Batu Pahat dah tahulah asal-usul Munchies ni di mana, kilang di mana. Okey, untuk makluman dah semua, Munchies diasaskan pada tahun 1991 dan asal-usul Munchies ini adalah berasal di sebuah bandar kecil di selatan Malaysia iaitu di Batu Pahat, Johor. Pada peringkat awalnya, Munchies diasaskan oleh dua orang adik-beradik iaitu SK Tan dan LK Tan dengan menubuhkan Munchies Food Industry. Dan setelah berjaya, dua orang adik beliau iaitu CK Tan dan Neil Tan terus sama-sama bergabung untuk menaikkan lagi nama Munchies ini. Dengan berkat usaha adik-beradik ini, tanpa disangka, destinasi luar negara pertama yang berjaya ditembusi oleh jenama Munchies ini adalah negara Afrika Selatan. Dan seperti yang kita maklum, terdapat pelbagai jenis produk yang boleh didapati daripada jenama Munchies ini. Dan lebih membanggakan lagi rakyat Malaysia, Munchies ini turut dipasarkan di beberapa negara termasuk Hong Kong, Iraq, Singapura, Korea Selatan, Bahrain dan banyak lagi. Kalau saya nak senaraikan memang tak cukup masa saya nak senaraikan. Dan boleh saya katakan Munchies antara produk tempatan yang berjaya menembusi peringkat antarabangsa, terutama dengan produk makanan yang berasal dari Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada produk yang ketiga, salah satu produk kegemaran ketika PKP ini juga, terutama untuk parent yang ada anak-anak ni, iaitu Mami. Dan seperti kita maklum, Mami bukan sahaja menghasilkan produk mi Mami itu sahaja, pelbagai produk yang dihasilkan oleh syarikat ini. Sebelum saya pergi kepada produk-produk, kita tengok dulu bagaimana asal-usul Mami ini. Telah berusia 46 tahun dan diasaskan oleh Datuk Peng Chin Hin pada tahun 1971. Dan untuk makluman anda semua, Mami telah dipadankan pada 3 Ogos 1991 dan telah berjaya masuk di papan utama KLSE pada 18 Mac 92. Awal mereka dapat menembusi papan utama di Kuala Lumpur Stock Exchange. Dan rasanya saya tak perlulah nak bercerita lebih panjang, lebih dalam berkenaan produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat Mami ini, seperti Mi Mami yang disukai oleh kanak-kanak tu. Selain daripada tu, kita ada Mr. Potato yang menjadi pilihan pengguna semenjak tahun 1992 dan telah menjadi antara produk kentang nombor 1 di negara ini. Yang membanggakan, produk dari Malaysia ini telah berjaya menjadi pengilang antarabangsa yang diiktiraf dengan ada lebih 50 produk di bawah 10 jenama di seluruh dunia. Seterusnya, kita tengok kepada salah satu produk daripada jenama Kawan. Maybe anda tak dengar, tapi produk ni begitu popular, terutamanya kepada penggemar roti canai di luar negara. Syarikat Kawan telah bertapak di Shah Alam selama hampir 30 tahun dengan menggunakan Kawan Food Industry Sdn Bhd.
Dan pada peringkat awalnya, ia bermula sebagai pengeluar dan penjual kulit popia saja. Dan seperti yang saya maklumkan awal tadi, syarikat ini terkenal dalam penghasilan roti canai segera ataupun roti prata segera. Barisan produk daripada Kawan Food ini bukan sahaja menjadi kegemaran rakyat Malaysia untuk dibawa ke luar negara ketika melancong, ia juga telah berjaya memasuki pasaran luar negara seperti pasaran Amerika Syarikat, Kanada, Eropah, Timur Tengah, Afrika, Asia dan juga daripada benua Australia. Seterusnya kita pergi kepada jenama coklat. Saya rasa ramai orang yang suka coklat. So kita tengok jenama yang pertama untuk jenama antarabangsa yang berasal di Malaysia ini iaitu jenama coklat Berries. Mesti ramai tak sangka Berries ni berasal dari Malaysia. Saya pada awal pun saya tak menjangka. Tapi setelah saya pergi beli coklat Berries ni di kilang di sini, baru saya tahu syarikat coklat Berries ni sebenarnya berasal dari Malaysia. Untuk pengetahuan anda semua, coklat Berries ni adalah di bawah sebuah syarikat yang bernama Berries Chocolate and Confectionery Sdn Bhd yang telah ditubuhkan pada tahun 1995. Pada peringkat awal, fokus utama syarikat adalah untuk menghasilkan coklat terbaik bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan dan luar negara. Kilang pertama bagi coklat Berries ini terletak di Desa Serdang, Kuala Lumpur. Pada tahun 2018 dan 2013, syarikat ini telah membuka 2 lagi kilang bagi memenuhi permintaan pelanggan dan seterusnya mencipta serta menghasilkan lebih banyak produk-produk baru yang berasaskan coklat. Yang mana salah satu kilangnya terletak di Bangi, Selangor. Ini coklat Berries boleh didapati di beberapa negara luar seperti di Jepun, Singapura, Vietnam, India, Maldives, New Zealand dan banyak lagi. Seterusnya kita tengok kepada jenama coklat yang kedua iaitu jenama Voshel. Pasti ramai pun tak sangka Voshel pun berasal dari Malaysia, bukan berasal daripada Itali. Nama macam Itali kan? Jenama Voshel ini dimiliki oleh sebuah syarikat tempatan yang bernama Maestro Swiss Group. Bernama Maestro Swiss Group. Bunyi seakan nama syarikat New Zealand kan? Jenama Maestro Swiss ini juga adalah merupakan satu syarikat yang turut mengeluarkan minuman coklat yang berjenama Vico. Pada masa ini, jenama Voshel melalui syarikat Maestro Swiss ini telah berjaya diedarkan lebih daripada 17,000 outlet di seluruh negara dan turut dieksport ke lebih 20 negara. Dah habis coklat, kita tengok minuman. So, untuk minuman saya akan sentuh satu minuman jenama tempatan yang terkenal di peringkat antarabangsa iaitu jenama Spritzer. Orang yang berasal daripada Perak rasa dah tahu dah maklumat ni. Tak apa, saya ceritakan sikit. Air jenama Spritzer ini dimiliki oleh sebuah syarikat yang bernama Spritzer Group of Company yang terdiri daripada 8 buah syarikat. Sumber air yang diperolehi oleh syarikat ini untuk menghasilkan air jenama Spritzer ini diperolehi di Taiping, Perak. Hari ini, jenama air Spritzer turut berjaya mengeksport produk mereka ke beberapa negara luar seperti Singapura, Brunei, China, Hong Kong, Taiwan dan Papua New Guinea. Siapa kata air sumber asli semula-semula jadi di Malaysia tidak berkualiti? Syarikat Spritzer Group telah buktikan air semula jadi daripada Malaysia juga mampu berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Jenama air yang kedua di sini adalah jenama Dutch Lady. Ini merupakan agak istimewa. Saya senaraikan jenama Dutch Lady ini sebab walaupun bukan dimiliki ataupun diasaskan sama ada rakyat Malaysia ataupun individu luar negara yang menetap di Malaysia dan kemudian menghasilkan produk ini, tapi saya senaraikan jenama ini disebabkan jika tidak silap saya daripada kajian yang saya buat, daripada carian yang saya lakukan, kilang susu pertama bagi jenama Dutch Lady ini telah dibina di Malaysia. Untuk makluman anda semua, syarikat ini dimiliki oleh syarikat daripada Belanda. Tapi seperti yang saya maklumkan awal tadi, kilang penghasilan susu bagi jenama Dutch Lady ini telah dihasilkan di Malaysia. Banyak perubahan penjenamaan bagi syarikat yang menguruskan susu yang berjenama Dutch Lady ini. Seterusnya, kita dah settle coklat, kita dah settle makan, kita dah settle air. Seterusnya kita masuk kepada sos. Saya rasa jenama ini merupakan salah satu jenama pilihan rakyat Malaysia, terutama dalam membeli sos, sama ada sos cili ataupun sos tomato. Jenama yang saya masukkan adalah Life. Sos jenama Life ini merupakan salah satu produk daripada Regent Food Industry Sdn Bhd yang telah diasaskan pada tahun 1978. Dan pada tahun 1994, KFC Holding telah membeli syarikat RFI Sdn Bhd ini dan menjadikannya sebagai salah satu sokongan bagi membekalkan sos ke rangkaian restoran KFC di seluruh negara.
Pada ketika ini, RFI merupakan peneraju serta pembekal utama sos original dan berkualiti yang turut menjadi pilihan rakyat Malaysia, tetapi berjaya juga menembusi pasaran antarabangsa seperti di United Kingdom, di Amerika Syarikat, Perancis, Australia, Jepun, Hong Kong dan sekitar Asia Tenggara. Dan produk yang terakhir yang saya akan senaraikan di sini adalah produk Babas. Saya rasa ramai orang kenal, terutamanya para isteri ataupun mereka yang biasa familiar di dapur. Merupakan salah satu produk pilihan untuk membeli rempah ratus, terutamanya untuk memasak kari ataupun nak beli serbuk kunyit. Pada ketika ini, jenama Babas ini telah menghasilkan lebih daripada 30 produk rempah ratus yang terdiri daripada pelbagai kegunaan masakan sekalipun. Babas bukan sahaja menjadi salah satu pilihan rakyat Malaysia, tetapi jenama ini juga berjaya menembusi pasaran luar negara dan boleh didapati di Amerika Utara, Kanada, Eropah, Afrika Selatan, Australia dan hampir ke semua negara di Asia Tenggara. Dah tengok kan senarai yang telah saya sediakan? Saya harap tak banyak bezalah dengan pandangan anda semua. So, sebelum saya akhiri video untuk kali ini, seperti biasa, kepada mereka yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Sekiranya anda tekan butang loceng, anda akan dapat notifikasi awal berkenaan dengan video yang saya akan upload di dalam MN Channel ini. Pada mereka yang telah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Support daripada anda semua memberikan saya semangat untuk terus menghasilkan konten di dalam MN Channel ini. So, semoga kita bertemu lagi dalam konten yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.